Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar rakan-rakan yang saya muliakan, hadirin dan hadirat, murid-murid, anak-anak didik yang saya kasihi. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia kita dapat sama-sama menikmati Ramadan pada kali ini. Ramadan Al-Mubarak bersama kita sudah pun 3 hari dan Alhamdulillah kita menempuh moga-moga dengan penuh rasa kesyukuran dan kebahagiaan. Adakah kita gembira? Adakah kita rasa bahagia? Adakah kita seronok? Menjalani ibadah puasa ini dalam tempoh PKP ataupun Perintah Kawalan Pergerakan yang dilanjutkan sehingga fasa ketiga dan mungkin akan diteruskan sehingga fasa 4 dan 5. Hadirin dan hadirat yang saya muliakan, pada episod ataupun siri-siri yang telah lepas, saya telah menyebutkan 10 karakteristik ataupun ciri-ciri faham Barat versus faham worldview of Islam tentang kebebasan, tentang akhlak dan prinsip-prinsip serta amalan akhlakiah. Jadi apa yang paradoks antara worldview Barat dan worldview Islam ini ialah tentang pandangan mereka terhadap Tuhan itu sendiri, sebagai pencipta, sebagai yang mempunyai kuasa yang mutlak, dan menentukan arah tuju manusia di atas muka bumi ini. Dan yang kedua ialah berkenaan juga tentang konsep dunia dan akhirat. Bagaimana Barat melihat tidak ada existence yang lain selepas dunia. Manakala kita melihat bahawa kewujudan dan alam itu bukan sahaja setakat di dunia ini. Bahkan sebelum kita dihantar ke dunia ini dan selepas kita meninggal ataupun selepas alam barzakh, terdapat banyak alamin yang kita perlu tempuh dan telah pun kita tempuh. Dan seterusnya juga kita berbincang tentang perbezaan antara konsep manusia dan insan, yang meletakkan individualisme Barat itu sebagai kepentingan khusus mereka, sedangkan kita melihat insan itu sebagai entity of dual nature, sebagai suatu kewujudan yang atau suatu ciptaan Allah SWT yang mempunyai unsur fizikal dan spiritual. Jadi nature of man ini sangat memberi impak kepada bagaimana kedua-dua worldview ini dan ketamadunan ini melihat konsep kebahagiaan. Jadi kita pergi kepada yang paling penting untuk siri ini, iaitu apakah itu kebahagiaan? Apakah itu sa'adah? Jadi kita mulakan dengan dunia dan akhirat sebagai dua perkara penting yang saling perlu memerlukan dan saling bantu-membantu, saling kait-mengait antara satu sama lain untuk kita fahami konsep kebahagiaan itu. Dan dalam Islam ini sebenarnya akhirat itu menjadi matlamat ataupun tujuan ataupun objektif. Manakala akhirat, dunia itu dengan segala apa isinya yang ada di dalamnya itu menjadi medium ataupun alat untuk mencapai matlamat itu tadi. Jadi beza bukan antara apa yang Islam mahu kita faham ataupun konsep kefahaman konsep kebahagiaan itu di dalam pandangan alam Islam, dan pandangan Barat terhadap kebahagiaan ini ialah kehidupan duniawi itu merupakan matlamat.
Jadi uh, kefahaman kita tentang matlamat versus alat itu sudah cukup untuk menunjukkan perbezaan yang besar dan memberikan kita kefahaman yang jelas. Kita nak ke mana dan bagaimana cara. Jadi kita nak ke mana itu ialah tujuan kita untuk ke akhirat itu. Dan bagaimana itu ialah dunia. Tetapi dunia yang Allah SWT berikan kepada kita ni sebagai ujian, pancaroba, nikmat ini tidak akan berguna sekiranya kita tidak ada matlamat untuk ke akhirat. Dan begitu juga matlamat untuk ke akhirat itu tanpa menggunakan tanpa wasakhkhara lakum ma fil barri wal bahri itu konsep taskhir itu konsep mengguna pakai dan mengambil peluang di atas nikmat yang Allah SWT berikan di dunia ini itu tidak mampu dicapai tanpa bantuan yang diberikan Allah SWT dalam bentuk nikmat duniawi itu tadi. Jadi kebahagiaan di dunia dan di akhirat, kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu sebenarnya saling kait mengait. Dan konsep kebahagiaan di dalam Islam itu menurut Profesor Syed Muhammad Nakib Alatas, ia bertitik tolak daripada keyakinan. Yakin. Maka kita kena tanya diri kita dan kita tanya mereka yang yang sama-sama berbincang dengan kita tentang isu ini. Apakah itu keyakinan? Yakin tu apa? Yakin itu lawan dia syak. Lawan dia zon. Lawan dia waham. Jadi yakin ini ialah kita percaya 100%. Tetapi yang tiga lagi itu ialah kurang percaya ataupun ragu-ragu ataupun kurang pasti. Jadi agama Islam itu asasnya ialah akidah. Asasnya ialah kefahaman yang jitu tentang kewujudan Allah SWT, tentang Rasulullah SAW itu sebagai pesuruhnya, dan kemudian kepercayaan bahawasanya kitab ataupun wahyu yang diturunkan oleh Allah SWT itu adalah suatu yang benar dan mesti kita ikut. Dan begitu juga kita percaya dengan benda-benda ghaibiyat, benda-benda yang sam'iyat, benda-benda yang tidak nampak dengan mata kasar, tetapi wajib kita yakin bahawa wujud mereka itu, seperti malaikat, hari akhirat, azab kubur, syurga dan neraka, dan dosa pahala, dan bagaimana kita akan dibangkitkan pada hari mahsyar, dan dihitung segala amalan kita itu, mana yang baiknya, mana yang buruknya, itu semuanya diambil kira oleh Allah SWT. Jadi dan begitu juga kita percaya kepada qada dan qadar. Bila kita bercakap tentang qada dan qadar ini, ianya melibatkan suatu kefahaman dan penghayatan serta penerimaan yang jitu, yang tidak ada wavering, tidak ada sekejap macam ni, tidak ada pendirian begitu. Jadi kita kena teguh bahawasanya segala apa yang kita dapat, segala apa yang kita diberi, segala apa yang kita tidak dapat dan tidak diberi, bercita-cita tapi tak dapat, tidak bercita-cita tetapi diberi, maka semua itu daripada Allah SWT. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Mungkin kamu ingat perkara yang kamu hendak itu adalah perkara yang bagus tetapi tidak bagus di sisi Allah SWT. Dan begitulah sebaliknya. Dan bagaimana kita menerima qada dan qadar berkait dengan ayat Al-Quran itu tadi. Jadi kemahuan Allah SWT itu melebihi kemahuan kita. Jadi apabila Allah mentakdirkan, Allah telah menetapkan dan kemudian Allah memastikan pelaksanaan apa yang telah ditetapkan itu.
kerana kekuasaan dan kebesarannya, maka kita sebagai insan biasa ini kita menerima. Walaupun pada zahirnya nampak buruk, pada zahirnya nampak tidak elok, tetapi kita percaya itu adalah kebijaksanaan daripada Allah SWT. Dan siapalah kita ingin menentang, siapalah kita ingin menolak, siapalah kita ingin meletakkan kemahuan kita, iradah kita itu melebihi iradah Allah. Bahkan kalau kita usahakan sekalipun, maka tidak mungkin berjaya sebenarnya. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Jadi balik kepada keyakinan diri itu tadi, daripada perkataan yakin, maka akidah itu ialah simpulan terikat. Jadi kita pohon kepada Allah SWT agar hati kita terikat dengan kebenaran, tidak berbolak-balik. Sebab itu kita diajar ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Maknanya perkataan hati itu dikaitkan dengan din, dengan agama. Jadi semoga kita menghayati, memahami, meyakini ajaran agama Islam ini yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW, dan kemudian diteruskan oleh sahabat-sahabat baginda, para tabi'in, para tabi'in, dan seterusnya keturunan mereka ini. Sehingga akhirnya alhamdulillah kita mencapai apa yang kita katakan sebagai kebahagiaan ini. Jadi sebenarnya betulkah kita bahagia? Kita faham tak kebahagiaan itu apa? Apabila kita sebut tentang keyakinan, maka keyakinan itu berkait dengan qalbu, berkait dengan diri, berkait dengan hati, berkait dengan nurani, berkait dengan ruh, dan ia berada di sini, berada di dalam diri kita. Jadi apabila ia berada di dalam, maka ia mampu menggerakkan kita, geared ke arah yang Allah SWT ingin kita bergerak ke arahnya. Jadi apabila kita mengejar sesuatu, kita bukan mengejar kebahagiaan, tetapi kita mengejar matlamat yang patut kita kejar. Kenapa saya kata kita tidak mengejar kebahagiaan? Saya cuba nak fahamkan kita dengan klise ataupun apa yang selalu disebutkan orang, iaitu mengejar kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan itu berada di dalam hati kita, di dalam jiwa kita. Ia tidak perlu dikejar. Ia tidak perlu dikejar. Ia berada menetap, kemas di dalam jiwa kita, di dalam diri kita, di dalam kalbu kita. Sabbit qalbi ala dinik tadi. Disebut perkataan qalb, hati. Ala dinik, agama. Sebab itu saya sebutkan sebelum ini bahawasanya konsep agama itu berkait dengan kebahagiaan. Dan disebutkan oleh Profesor Al-Attaf, keyakinan diri, kesejahteraan dan kebahagiaan itu merujuk kepada keyakinan diri. Keyakinan terhadap apa? Terhadap hakikat terakhir yang mutlak, iaitu kebenaran. Kebenaran mana? Kebenaran yang diajar di dalam ru'yatul Islam lil wujud, pandangan Islam terhadap kewujudan ini. Macam mana kita melihat Tuhan, bukan melihat dengan mata zahir ini. Maksudnya bagaimana kita memahami Tuhan itu, bagaimana kekuasaannya kepada kita, kehendaknya yang patut kita ikut, matlamat akhir kita yang telah diletakkan oleh SWT, yang telah ditetapkan, yang saya sebutkan tadi, keredaan Allah.
dan kemudian syurga Allah, dan kemudian melihat wajahnya, seperti kekasih yang mengidamkan ingin berjumpa dengan kekasihnya. Maka begitulah, hanya orang yang dipilih oleh Allah SWT saja yang mampu mencapai martabat yang paling tinggi ini di akhirat kelak. Okay, walau bagaimanapun, tak usahlah kita khawatirkan tentang adakah kita dapat mencapai matlamat yang tertinggi tadi. Cukuplah dahulu untuk kita mencapai matlamat yang paling minima, iaitu keredaan Allah dan syurga Allah SWT. Tidak salah bukan untuk mencita-citakan ataupun untuk kita minta syurga Allah SWT. Tidak salah. Dan kalaulah kita ini betul benar tulus ikhlas menyembah Allah SWT, kalau tidak boleh menjadi seperti Rabi'ah Al-Adawiyah itu pun, maka kita minta dengan Allah SWT dengan cara yang tersendiri, bahawasanya kita ini insan yang lemah, hamba yang banyak berdosa. Kita minta dengan Allah SWT agar mengampunkan dosa kita. Kita tak tahu kita mampu ke tidak, kita tidak tahu kita layak ke tidak, tetapi kita boleh meminta. Dan kita harap Allah SWT akan memakbulkan doa-doa kita dan menghapuskan dosa-dosa kita. Kita tidak bersaing dengan mereka yang kita rasa memang hebat, memang sepatutnya menjadi model, tauladan kita dari segi kesucian diri, dari segi hubungan yang baik dengan Allah SWT, dari segi ketakwaannya. Mereka memang model, mereka memang ikon kita, mereka memang idola kita. Tetapi kita tahu kita hanyalah manusia yang berdosa. Kita hanyalah manusia yang rendah, yang kalau tidak diberikan guidance oleh Allah SWT, maka kita tidak tahu nak menuju ke arah mana. Jadi kerendahan hati inilah yang akhirnya membawa kita kepada Allah SWT, yang meminta supaya Allah SWT memberikan kita tunjuk jalan yang betul. Ihdinas siratal mustaqim, itu siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Dan inilah sebenarnya adalah jalan untuk kesejahteraan dan kebahagiaan yang kita sedang bincangkan ini. Kesejahteraan dan kebahagiaan itu adalah keyakinan yang kekal mesra menetap dalam kalbu insan. Ini saya telah jelaskan tadi. Dan daripada itu kita dapat perhatikan bahawa kebahagiaan ini ialah keamanan dan kedamaian dan ketenteraman kalbu. Jadi kita tidak hairan bagaimana umat Islam yang menderita di seluruh dunia sekarang ini masih tetap gigih bersolat, tetap gigih berpuasa, tetap gigih membaca ayat suci Al-Quran, tetap gigih bertahajud pada malamnya walaupun perutnya lapar, berada di dalam peperangan, berada di dalam kelaparan, berada di dalam wabak penyakit, berada di dalam ketidaktentuan tentang keadaan ekonomi dunia sekarang ini, kegawatan dan sebagainya. Jadi jika ditanyakan kenapa umat Islam masih lagi bersolat, melakukan ibadah, menyembah Allah, menyembah Tuhan mereka, sedangkan bukankah seolah-olah Tuhan mereka itu telah meninggalkan mereka, telah membiarkan mereka kerana mereka nampaknya sengsara. Bahkan negara-negara umat Islam sekarang ini merupakan masih lagi negara yang tidak maju dari segi teknologinya, dari segi ekonominya, dari segi pendidikannya. Jadi bagaimana kita katakan kita ini makhluk Allah yang bahagia, yang diberikan kebahagiaan itu, yang diberikan ketenangan, kedamaian itu. Jadi kita jawab balik bahawasanya
Kita tidak menyembah Allah ketika suka-suka, ketika gembira itu saja. Ketika kita kaya, ketika kita sihat, ketika kita muda. Bukankah menyembah Allah itu minal mahdi ilal lahdi juga? Seperti mencari ilmu juga. Maknanya keyakinan yang di dalam jiwa dan hati kita itu memberikan kita inspirasi untuk terus beribadat kepada Allah SWT. Sehingga akhirnya, walaupun kita dalam keadaan miskin, walaupun kita dalam keadaan kaya, walaupun kita dalam keadaan sehat, walaupun kita dalam keadaan sakit, dan oleh kerana kita meletakkan ibadah kepada Allah SWT itu sebagai keutamaan kita, maka sebenarnya kita telah adil kepada Tuhan. Dan kita adil kepada diri kita. Kita adil kepada mereka yang berada di sekeliling kita. Apabila kita mentauhidkan Allah SWT, menerima Islam itu dari segi mentauhidkan Allah dan kemudian melaksanakan ibadat dan syariah seperti yang telah diperintahkan, membuat yang baik dan meninggalkan yang dilarang, membuat yang disuruh dan meninggalkan yang dilarang, itu menunjukkan bahawasanya kita ini telah melakukan ibadah yang berterusan. Dan ibadah ini tidak kira dalam keadaan apa pun tetap diteruskan sebagaimana adanya ia, sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Jadi matlamat akhir kita itu ialah apabila kita mati ataupun meninggal dunia nanti, maka kita akan dibangkitkan dalam keadaan yang mana skala ataupun dacing yang menimbang kita itu menunjukkan jarum ke arah syurga, ke arah pahala yang banyak, yang besar berbanding dengan dosa. Dan kita juga berharap agar Rasulullah SAW dapat memberikan syafaat kepada kita. Kerana itu saya katakan tadi bahawa memang kita tidak mampu untuk menyamai Rasul. Memang kita tidak mampu untuk menyamai para sahabat. Memang kita tidak mampu untuk menyamai para wali dari segi keimanan mereka, dari segi ibadat khusus mereka, dari segi ketakwaan mereka dan kasih mereka kepada Allah SWT. Tetapi kita boleh cuba, kita boleh usaha, kita boleh meminta kepada Allah SWT. Dan kita tahu letak duduk diri kita di mana. Dan kita tahu matlamat akhir kita apa. Jadi di dunia ini, apa yang perlu kita lakukan ialah kita menggunakan segala nikmat yang diberikan oleh Allah SWT di dalam bentuk wang, di dalam bentuk pangkat, di dalam bentuk kesihatan, di dalam bentuk keluarga yang baik, ataupun di dalam bentuk perkara-perkara material yang lain seperti transportation, kemudahan IT contohnya, dan kemudian kemudahan dari segi keadaan politik yang tidak yang stabil, yang tidak seteruk di tempat lain contohnya, dan kemudian kemudahan dari segi kesihatan, kemudahan dari segi pendidikan yang tidak dinafikan ataupun denied kepada kita. Jadi kita menggunakan peluang-peluang yang ada ini, yang diberikan Allah SWT ini, untuk membawa kita kepada matlamat akhir kita, iaitu keredaan Allah SWT. Jadi kalau kita ditakdirkan menjadi seorang yang kaya contohnya, maka kita membuat kerja-kerja kebajikan juga, di samping kita menikmati rezeki yang diberikan Allah SWT kepada kita itu. Jadi setelah tolak cost of living kita, setelah tolak bahagian simpanan kita, setelah tolak bills kita, maka yang selebihnya itu kita buat pelaburan, dan kemudian kita bantu mereka yang susah, kemudian kita bayar
cukai pendapatan kita, kita bayar zakat kita dan kita buat apa yang baik dengan rezeki yang Allah berikan pada kita itu. Dan kemudian begitu juga, jika sekiranya kita sehat, maka kita membantu orang yang lain. Walaupun kita tidak mempunyai wang yang banyak, walaupun kita bukan mempunyai kerja yang hebat-hebat, kita tidak menjadi ketua-ketua yang penting dalam masyarakat, pemimpin-pemimpin dalam masyarakat contohnya, kita tetap memberi apa yang mampu kita beri. Jadi yang saya ingin sebutkan di sini ialah sebenarnya pada akhirnya apa sahaja yang kita ada di atas dunia ini dan bagaimana kita diwujudkan ini. Kita lelaki kah? Kita perempuan kah? Kita muda kah? Kita tua kah? Kita sehat kah? Ataupun kita sakit kah? Ataupun kita bangsa apakah? Maka semua ini kita gunakan, kita bawa kepada tujuan akhir kita tadi. Dan nikmat yang Allah berikan itu tadi, kita bersyukur dan moga-moga ditambahkan oleh Allah SWT dan kita teruskan dengan kebaikan yang kita buat. Tetapi dalam masa yang sama, seandainya kita rasa kekurangan yang ada pada diri kita itu, contohnya kesakitan ataupun kematian, kematian mereka yang terdekat, ataupun peperangan, ataupun penderitaan-penderitaan lain, itu sebenarnya hendaklah dilihat sebagai suatu ujian, sebagai suatu cabaran, sebagai suatu peringatan, sebagai suatu peperiksaan, tapak yang perlu kita lalui ataupun perlu kita lepasi untuk pergi ke makam ataupun level seterusnya. Kerana dalam hidup ini bukan sahaja isu kebahagiaan yang kita dambakan, bahkan juga bagaimana hendak mencapai kebahagiaan itu juga diuji oleh Allah SWT. Dan pada kali yang akan datang, kita akan ceritakan lebih lanjut lagi tentang konsep kebahagiaan ini, di mana saya akan bawakan kisah Nabi Musa, Nabi Musa alaihissalam yang cuba mengatasi masalah keyakinan, dan cuba mengatasi masalah ketakutan, cuba mengatasi masalah keraguan, untuk mencapai ataupun menegakkan apa yang Allah SWT telah wahyukan kepada baginda. Dan di dalam cerita Nabi Musa itu kita akan lihat bagaimana akidah kepercayaan kepada Allah SWT itu menjadi tunggak kepada kedamaian, kepada ketenangan, kepada hilangnya kegusaran, ketakutan, ataupun istilah sekarang ini anxiety, fear, distress, dan penyakit-penyakit ragu-ragu yang lain. Untuk kali ini yang akhir itu cukuplah saya katakan bahawasanya konsep kebahagiaan dalam Islam itu adalah berkaitan dengan keyakinan. Dan keyakinan itu ialah mengetahui kebenaran yang hakiki berkenaan dengan ketuhanan, berkenaan dengan kerasulan, berkenaan dengan perkara-perkara gaib yang lain, dan mengetahui hakikat diri. Dan kesemua ini boleh menyebabkan kita mengenali Tuhan kita Rabbul Jalil. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Dan siapakah dan yang bermaksud siapa yang mengenali dirinya itu maka mengenali Allah SWT. Dan kenal di sini maksudnya mengetahui kebenaran itu tadi, ilmu tentang kebenaran itu tadi. Dan untuk mencari ilmu tentang kebenaran itu perlukan usaha yang gigih, perlukan kesabaran, perlukan komitmen, perlukan konsistensi, dan perlu kepada kekuatan,
terutama kekuatan mental dan rohani. Jadi kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Kita jumpa lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.